في المهد على الغلمان أعيده بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن أحمد في السر والبرهان حقا على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى العدنان اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kefahalukum, apa khabar semua? Selamat pagi diucapkan kepada semua sahabat-sahabat pencinta Al-Quran. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pagi kita perlu melemparkan rasa kesyukuran kita kepada Allah dengan setinggi-tinggi kesyukuran kerana masih lagi diberi nikmat kehidupan dan khususnya nikmat iman dan Islam itu sendiri. Ya, yang baru masuk selamat datang saya ucapkan, dan yang memberi salam saya jawab dengan lafaz Waalaikumsalam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi menanti untuk kita punya sharing pada pagi ini. Mungkin ada yang dah sedia daripada awal lagi, ya, dah selesai dengan kerja rumah dan memang dah get ready lah. 8.20 tu dah standby kan dengan Al-Quran, dengan nota dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah, terima kasih di atas semua itu. Dan itu adalah apa segala yang berlaku itu adalah daripada Allah SWT sebenarnya kan. Di situ telah membuktikan, menunjukkan bahawa tuan-puan adalah orang yang sangat-sangat mencintai ilmu, yang mana kalau kita jauh macam mana pun, tapi kalau kata nak tu, insya-Allah kita akan usaha sebaik mungkin, walaupun sepastinya ada rintangan-rintangan lah, ya. Baik, jadi Alhamdulillah yang baru masuk selamat datang saya ucapkan. Terus bantu saya untuk sharekan dahulu, sama-sama kita sebarkan manfaat ini, kita sebarkan ke seluruh alam, insya-Allah. Mudah-mudahan impian saya ialah untuk kita meramaikan lagi sahabat-sahabat kita untuk rasa dekat dengan Al-Quran ini. Walaupun kita jauh tuan-puan, tetapi dengan platform yang ada sekarang ini, dunia semakin canggih, dan insya-Allah dengan adanya kecanggihan ini kita manfaatkan sebaik mungkin, ya. Jadi dia tidak menjadi masalah lah, orang yang duduk jauh sana sini pun boleh bersama-sama untuk kita menimba ilmu ini, insya-Allah. Kalau dulu mungkin terhad, zaman-zaman tuan-tuan perempuan dulu, zaman mak-mak saya kan, agak terhad bila kita nak belajar sesuatu ni. Yalah, mungkin maksud saya terhad tu banyak-banyak sudut lah kan. Dari sudut nak mendapatkan bahannya sendiri, nak jumpa gurunya sendiri, banyak. Jadi kalau kita tengok lah pesan mak-mak kita sekarang, dia kata apa, kamu ni dunia makin canggih ni, belajar betul-betul kan. Jangan sia-siakan hidup ketika muda ni. Yang dah lepas tak apa, yang dah berlalu biarkan berlalu. Jadi tuan-puan yang ada anak, cucu dan sebagainya, boleh kita bagi nasihat kan. Kalau bukan sekarang, bila lagi tuan-puan, betul tak? Dan Alhamdulillah, terima kasih juga sahabat-sahabat yang sudi
bersama Izzy Ngaji memberikan kepercayaan kepada Izzy Ngaji dan saya sendiri untuk bantu anda dalam kita memperolehi penambahbaikan lah, khususnya untuk bacaan Al-Quran ni. Tuan-puan bukannya tak reti baca kan, reti, cuma kata nak penambahbaikan, nakkan kefahaman yang baik seiring dengan apa yang telah disebut, yang dinukilkan oleh para alim ulama berkaitan dengan hukum hakam dalam bacaan Al-Quran ini. Alhamdulillah. So yang baru masuk, ahlan wa sahlan, sekali lagi saya alu-alukan kehadiran semua ya. Jangan lupa untuk bantu saya sharekan dahulu. InsyaAllah untuk pagi ni sama-sama tuan-tuan dan puan, kita positifkan minda kita, kita positifkan segala perkara. Walaupun kita tengok sekarang dalam isu semasa lah, banyak benda-benda berlaku kalau kita perasan lah. Kalau tuan-puan yang tahu-tahu lah kan, kalau kita tengok sekarang ni macam-macam isu semasa, yang berita yang kita kata macam mana tak tercapai di akal kan, perkara-perkara yang tak tercapai di akal, public figure buat begini dan sebagainya. Ya, saya tak adalah nak sebut spesifik apa dia kan, tapi kalau kita tengok apa benda yang berlaku sekarang ni, memang lain macam dah rupanya, lain benar dah. Jadi kalau ikutkan itulah yang disebut antara tanda-tanda akhir zaman tu begitulah. Sampai orang hilang sifat malunya, buat itu ini sampai dah tak kisah dah, lantak dah, asalkan famous, asalkan orang kenal dan sebagainya. So kita yang berada di dalam suasana ruang lingkup ini, kita doakan yang terbaik lah buat mereka. Jangan kita pun sama duk bagi tomahan begitu kan. Tapi itulah, kadang-kadang kita ni pun manusia geram juga. Saya sendiri pun kadang-kadang tengok tu pun macam kenapa lah buat opini kan. Ya, banyak semalam kalau kat tengok kat scroll Facebook tu, macam-macam dah beritanya, macam-macam hair tuan-puan, macam-macam hair. Jadi kita doakanlah terbaik. Sebab Allah ni kalau dia nak bagi bala apa semua, dia tak kira dah. Dia bukan kira orang baik jahat ke apa semua, ya tak? Dia kalau nak bagi tu bagi semua. Ya. Jadi kita cubalah jadi insan yang terbaik. Memang kita tak mampu nak jadi seperti kita nak dapatkan kepribadian seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Memang agak sukar sebab Nabi bersifat maksum, suci daripada dosa. Tapi kita ni cubalah. Saya bercakap ni untuk diri saya juga tuan-puan. Bila kita bercakap ni kadang-kadang ialah dia merupakan satu benda nasihat yang kita kata apa, kadang-kadang orang dia ada masalah begini, dia kata tak maulah cakap, aku pun bukannya baik benar pun kan, aku bukannya ustaz, aku bukannya ustazah, aku tak layak kot cakap macam tu. Kita buang, tolak tepi dah pikiran macam tu. Nak berdakwah ni, nak cerita benda kebaikan ni, bukannya nak tunggu jadi alim, nak kena tunggu jadi ustaz, ustazah kan. Kalau benda yang kita kena tegakkan, kita kena tegakkan lah macam tu. Tetapi janganlah melampau-lampau sangat tak kan. Contohnya melampau ni macam mana, macam semayang pun tidak, dia tu tuntang-tuntang pergi cerita kita kena semayang, itu dah masuk dalam satu level yang lain lah kan. Jadi bukanlah itu maksud saya kan. Kalau kata nak buat dakwah ni, kalau kata kita ni tak pernah semayang pun, langsung tak pernah semayang tu, kita jumpa orang, kamu kena semayang, itu lain lah levelnya tuan-puan kan. Ni maksud saya ni benda-benda yang kecil, benda-benda remeh ni, InsyaAllah kita cuba bantu mana yang baik. Kalau kata kita tak mampu berdakwah melalui lisan kita, kita boleh bantu dengan doa dan sebagainya. Banyak cara-cara nak berdakwah ni tuan-puan, dia luas lah. Okay, baik, Alhamdulillah. So ramai yang dah masuk, selamat datang semuanya. Tadi kita baru sedikit mukadimah lah, tak ada apa pun. Okay, jadi apa-apa pun sama-sama lah kita doakan agar umat Islam kita, negara kita, dunia kita ini lebih makmur daripada perkara-perkara yang ialah benda-benda yang berunsur barat ni kita bawa masuk sekarang ni. Dah tak ada, ialah internet pun di hujung jari kan. Jadi kita dah tak nampak dah benteng batas ni tu kat mana. Melainkan kita sendirilah, kalau kita tahu kita ni status sebagai apa, agama apa yang kita bawa kan, apa matlamat kita, InsyaAllah di situ kita akan nampak lah macam mana kita nak aturkan perjalanan hidup kita ni. Tapi kalau kita nampak benda-benda yang seronok itu je yang lebih, so itulah yang kita dapat
Kan, apa yang kita nampak, apa yang kita usahakan, apa yang kita dalami, itulah yang kita akan dapat. Okay, insyaAllah. Alright. Wallahu ta'ala alam. Sedikitlah mukadimah dan peringatan yang saya sebutkan tadi. Itulah orang kata tazkir. Biasa orang dengar tazkirah. Tazkir ni maksudnya peringatan, tuan-puan. Dia bukanlah ceramah. Kalau kata cerita tu, oh kamu je yang baik, asyik nak judge orang je. Tidak, tuan-puan. Kita bercakap ni adalah untuk diri kita sebenarnya. Sekurang-kurangnya bila kita nak buat sesuatu benda tu, kita macam terfikir, okay, aku dah bagi tahu orang macam ni, so aku pun kena buat ni lah, kena behave lah sikit kan. Macam tu lah. Baik, Alhamdulillah. So rasanya kita boleh mula dah. Okay, sahabat-sahabat boleh bersedia semua, positifkan minda masing-masing, dan jangan lupa untuk kita tajdid niat kita sebelum kita mulakan pengajian kita, insyaAllah. Sahabat-sahabat semua, kita dahulukan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk pagi ni insyaAllah kita akan sambung lagi bacaan semasa kita, surah Al-Baqarah, ya, ayat 187. Dan ianya adalah bersambungan daripada ayat yang kita baca pada hari Isnin kemarin. Dan kalau tengok perasan, saya letak ada dot kat bawah tu. Dot tu bukan suruh isi tempat kosong, tuan-puan. Kan, ingatkan soalan apa ni, ustaz nak uji apa ni, nak kena isikan tempat kosong ke? Tidak, saya letak titik tu bertujuan untuk kita maklum bahawa ada lagi sambungan ayat selepas itu. Maknanya ayat 187 ni belum selesai lagi lah. Okay, ayat 187 ni belum selesai lagi. Itu sahaja. Maknanya ada lagi sambungan, insyaAllah, sebab ayat ni panjang. Okay, siapa yang dah maklum tu insyaAllah tak ada masalah lah. Mungkin ada sahabat-sahabat yang baru yalah terskip live pada hari Isnin itu, so baru join untuk hari Rabu ni, dan tengok pula ada titik-titik ni kan. So bukan isi tempat kosong, tapi nak bagi tahu bahawa ada lagi ayat yang kita akan sambung pada esok hari insyaAllah jika tiada aral, ya. Baik tuan-tuan dan puan, jadi tanpa buang masa lagi, jom kita teruskan. Kita akan baca bersama-sama. Kita baca kuat-kuat. Tuan-tuan dan puan yang berada di rumah itu, jangan lupa untuk lontarkan suara sekuat yang mungkin. Okay, siapa yang ada mikrofon boleh on mikrofon, tak ada masalah. Cuma volume tu janganlah kuat sangat kan. Cukup kita rasa puas dengar suara kita. Okay. Jadi diharapkan semua dalam keadaan yang bersedia, insyaAllah. Jom tuan-tuan dan puan, kita mulakan bacaan kita. Tarik nafas. Kita tarik nafas dalam. Okay, ready. Satu, dua, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Selesai untuk bacaan kita yang pertama. Pendek je ayat ni tuan-tuan. Okay, sebab kita potong separuh-separuh kan. Baik, jom kita teruskan untuk kita punya sesi bedah membedah. So, diharapkan semua bersedia dengan alat tulis masing-masing, nota dan kalau ada Quran tu lagi cantik lah. Tandakan guna pensel insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Baik, huruf fa baris atas untuk perempuan. Fal'ana ba, huruf fa baris atas, fa. Okay, kita baca ni terus masuk pada lam yang bertanda mati ni. Fal'ana Fal'ana bashiru al-ana. Okay, al-ana. So ni kita baca dua harakat. Okay, ni dua harakat, nampak tak? Ada alif mat kecil kat sini. Fal'ana bashiru, huruf nun baris atas, na. Okay, na. Kemudian ba di sini kita baca dua harakat, nampak ni? Ada alif mat kat sini tuan-tuan perempuan, sebelumnya baris atas. Kemudian shiru, ru. Ni waw mad sebelumnya baris hadapan, pun sama dua harakat. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma. Baik, huruf ha baris depan hu. Kemudian ada huruf nun yang bertanda sabdu, betul kan? Hunna wab. Baik, bila nun yang bersabdu ni tuan-tuan, kita mesti kena dengungkan. Kena dengungkan. Berapa kadar nak dengung ni? Kadarnya dua harakat sahaja. Nama hukum wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah, wajib dengung pada nun bersabdu ataupun mim yang bersabdu. Kemudian wabtaghu, huruf wa dari atas, matikan terus pada ba ni, ba yang bertanda sukun ini. Huruf ta baris atas, ta. Baik, jadi praktikal pada ba yang mati ni tuan-puan, sebelum tu saya nak sebut di sini ialah qalqalah sughra. Okey, sifatnya ialah qalqalah sughra, lantunan yang kecil, sederhana sahaja. Wab, praktikal dia macam mana? Wab, wab. Hunna wabtaghu, hunna wabtaghu ma. Dapat tak bunyi dia? Kemudian huruf ta pada atas, ta. Ru, huruf ghain tuan-tuan. Huruf ghain ni hujung kerongkong kita. Huruf ghain hujung kerongkong. Ru, ru, ra, ri, ru. Huruf ni mungkin ada sedikit kesukaran lah kepada mereka yang tertentu. Dia ada orang yang terpilih. Ada orang terpilih yang merasakan sebutannya agak sukar di sini. Tapi insyaAllah kalau kita berlatih, selalu sebut, kita akan dapatlah bunyi yang tepat insyaAllah. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Untuk ru ni kita akan baca dua harakat lah. Huruf ra ini dia tebal tuan-puan ya. Tebal selamanya. Dan bila dia baris hadapan, kita muncungkan bibir lah. Ru, ru. Muncung itu berlaku bukan sebab huruf ra itu tebal, tetapi sebab huruf ra itu berbaris hadapan. Sebab tu bibir kita muncung. Okey. Wabtaghu ma. Di sini alif ziyadah tuan-tuan perempuan, alif tambahan. Dia ada pada tulisan sahaja, tetapi pada bacaan tidak
Tidak ada. Okey, boleh nak? Tidak ada. Ma ni mak asli, ni alif mad sebelumnya baris atas. Kataba. Okey, asalnya ba ni pun samalah baris atas bacaan pendek. Kataba. Kemudian selepas kalimah kataba ni ada kalimah Allah, lafzul jalalah. Okey. Istilah yang khusus bagi kalimah Allah disebut sebagai lafzul jalalah. Lafzul ni maksudnya lafaz, jalalah maksudnya agung, yang mulia, itulah maksud dia. Okey. Lafaz yang agung merujuk kepada kalimah Allah sahaja. Okey, boleh. Kemudian kita tengok kalimah Allah ini, kita nak kena tahu juga status dia, nak kena baca tebal ke nipis pada lam tu. Okey, lam pada kalimah Allah tu nak baca tebal ataupun nipis. Jadi macam mana kita nak tahu? Kena tengok huruf sebelum dia. Okey, kalau saya tanya tuan-puan baca macam mana kat sini? Kita tahu kataballah, itulah kita baca kan. Cuma dia ada sebab juga. Kenapa lam pada kalimah Allah itu dibaca dengan ballah? Kenapa bunyi tebal? Sebab sebelum kalimah Allah, iaitu pada huruf ba ini, terdapat ni baris atas. Bukan tengok pada huruf tuan-puan, tapi pada baris. Jadi bunyinya kataballah. Yang tebal hanya kalimah Allah. Perkara ni saya selalu dah ulang-ulang, dan kalimah Allah pun memang banyak dalam Al-Quran kan. Jadi saya nak pesan di sini, ingat tuan-tuan perempuan, kataba, ba tu kita kekalkan bunyi dia. Jangan ikut sekali tebal. Kataballah kan, kataballahu lakum, kataba, ballah, ballah. Ma kataballahu lakum. Dapat tak bunyi dia? Setakat ni pada saya, perkataan-perkataan yang kita dah bedah ni tak ada yang sukar sangat pun. Betul kan? Setuju tak? Kita teruskan lagi. Hu lakum. Huruf ha baris depan hu, lam baris atas la, huruf kaf baris depan ku. Kemudian matikan mim di sini, menjelaskan makhraj dan sifatnya. Ma kataballahu lakum. Hu lakum. Hu tu jangan terpanjang pula ya. Hu tu satu sahaja, satu harakat. Hu lakum. Selesai. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Begitu. Okay, boleh? Baik, kita baca sama-sama dengan isti'azah. Mula dengan isti'azah, kemudian kita teruskan bacaan. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Okay, selesai. Okay, boleh? Kita sambung lagi. Ayat ni panjang sikit. Sebenarnya boleh kita nak berhenti, tapi jom hari ni apa kata kita cabar diri kita untuk kita settlekan satu potongan ni. Boleh? Wa kulu sampailah minal fajr. Boleh nak? Kita cuba cabar diri kita lah masing-masing, insyaAllah. Dia panjang lah kalau kita baca perlahan. Sebenarnya pendek juga kalau ikut kan, kalau kita baca laju kan. Tapi tak apa, kita cuba dulu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Saya baca pun tak adalah lambat sangat dan tak laju sangat. InsyaAllah saya rasa tuan-puan pun boleh ikut lah, kan? Tak ada masalah. Baik, sekali lagi kita baca sama-sama. Kita bedah dulu, jom. Huruf wa pada atas wa. Wa kulu washrabu. Huruf wa pada atas wa. Huruf kaf baris depan ku. Muncungkan bibir. Lu ni waw mad sebelumnya baris atas. Wa kulu ni alif ziyadah, alif tambahan yang ada bulat atasnya kita abaikan sahaja. Okey, tambahan. Ianya ada pada tulisan sahaja tetapi tiada pada bacaan, pada sebutan tak ada. Okey, terus lagi washra, wash huruf shin. Ni huruf shin bukan huruf sa tuan-tuan dan puan. Jangan sebut tertukar dengan huruf sin pula. Wasrabu, wash. Dia ibarat macam kita nak sebut huruf bila kita nak sebut shampoo, kan? Nama orang apa lagi? Shasha, contoh Shikin. Itulah dia. Okey, ibarat macam huruf S, H, S, Y, kan? Macam tu lah. Wa kulu washrabu. Washra, 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 washra. Okey. Baik. Huruf ra pada atas, bila kita dah matikan shin ni, selesailah washra. Huruf ra kena tebalkan sebutan dia sebab dia baris atas. Washra. Okey. Kemudian huruf waw, huruf ba, selepasnya ada huruf waw mat. Okey. Wa kulu washrabu. Sekali lagi kita jumpa huruf ziyadah. Perlu dibaca tak? Tak perlu. Dia hanya ada pada tulisan tetapi la yujad fil qiraah. Okey, tiada dalam bacaan. Hatta huruf ha. Ni ha pedas tuan-puan. Ha spicy. Datangnya daripada tengah kerongkong kita ni. Ha, sempitkan. Sempitkan bahagian tengah kerongkong ni. Mungkin agak sukar bila kita nak faham sempit. Macam mana nak sempit, Ustaz? Dia sebenarnya untuk itu dari sudut dari segi kita kata benda yang fakta dia lah, teori dia macam tu, kan? Benda yang tak boleh diubah. Dia memang datang daripada tengah kerongkong. Tapi untuk mendapatkan hasil yang baik ialah perlunya latih dan selalu kita duk ulang-ulang sebut. InsyaAllah sampai satu tahap kita akan dapatlah bunyi dia, ya. Ha. Tak perlu kuat-kuat sangat pun, biasa je. Ha. Mana ha. Itu pedas sangat. Pakai cili biasa je. Okey? Jangan pakai cili kering yang dah cili kering lah, ya. Cili kering ni biasanya kita faham pedas. Okey, boleh? Ha biasa je. Washrabu hatta. Okey, dah selesai ha pedas. Pada ta ni dia bersabdu. Dan perlu dibaca dua harakat. Hatta yata. Dapat tak? Hatta. Selesaikan sabdu pada ta tu. Jangan abaikan dia. Hatta pula, kan? Hatta. Biasa kalau orang Melayu kita sembang, kan? Dia ni, itulah kadang-kadang kita ni hatta dia, kan? Hatta biasa kita sebut. Hatta ni sebenarnya perkataan ni lah. Maksudnya sehinggakan. Dia ni macam ni sehinggakan, kan? Dia macam jadi satu ayat yang apa? Nampak semat lah, kemeh lah, ya. Gitu. Boleh sahabat-sahabat semua. Bonda atau Jeddah, kenapa suara dengar kecil? Tuan-tuan dan puan, cuba respon jap. Suara saya perlahan ke? Okey je kan? Macam biasa. Mungkin bonda kita, Puan Mulyati, cuba keluar balik, masuk balik. Ke memang semua dengar suara saya perlahan? Saya rasa okey. Kalau tidak, perlahan mesti tadi ramai dah sebut, ya tak? Biasa je. Okey. Mantap. Okey, Bonda Mulyati boleh keluar dulu, masuk balik nanti, ya. Biasalah tu.
Baik, alhamdulillah. Clear Kita teruskan lagi hatta tadi. Hatta. So maksud dia sehingga kan biasa kita gunakan dalam ucapan harian kita lah washrabu hatta. Washrabu hatta yatabayyana lakumul khay. Baik. Yatabayyana lakum. Huruf ya, huruf ta, huruf ba. Yataba. Tu bunyi dia lah. Kemudian ada huruf ya bersabdu. Jadi ya bersabdu ni kita jelaskan betul-betul ya bersabdu tu. Yatabayyana la. Jangan kosong bunyi dia. Yatabayyana. Kan? Maksud saya jelas tu maksudnya kita betul-betul menyempurnakan sabdu pada ya tu. Itu ajalah. Boleh Boleh. Clear sahabat-sahabat semua? Baik. Hatta yatabayyana lakumul khaytul. Bunyi dia begitu. Yatabayyana laku. Baik. Selesai pada ya bersabdu ni, kita ada huruf nun, kita ada huruf lam, kita ada huruf kaf. Nalaku. Hatta yatabayyana laku. Nalaku. Huruf nun, lam baris atas dan kaf baris depan. Baik, huruf mim baris depan ni masuk terus pada lam di sini. Ni alif lam qamariyah lah. Okey. Yang tabayyana lakumul khaytul kha. Tuan-tuan dan puan, huruf ya yang mati ada sifat lin kat sini, sifat lembut, sifat lunak. Jadi apa yang kita kena faham, lembutnya ialah pada ya itu, bukan pada huruf sebelum dia. Memang apa yang kita faham untuk kita kenal bacaan lin ialah ya yang mati sebelumnya mesti huruf baris atas. Mesti huruf baris atas. So inilah dia ciri-ciri bacaan lin. Dan lin itu sendiri membawa maksud lunak, lembut. Tetapi macam saya sebutkan di awal tadi, lembutnya pada ya, bukan pada huruf yang berbaris atas sebelumnya tu, iaitu pada kha ni kan, contoh yang kita lihat sekarang. Jadi jangan kita baca lakumul khaytul bunyi kha kan. Huruf kha ni dia ada sifat tebal dia, tebal selamanya. Kha ni kita punya hujung kerongkong ni tuan-puan. Hatta yatabayyana lakumul kha. Cuba praktis macam tu dulu. Cuba tuan-puan baca, ambil daripada hatta tu sampai lakumul kha. Buat tu dulu. Cuba saya bagi masa. 1, 2, mula. Okey, boleh? Baik. So kha tu tebal kan, kita rasa. Tuan-puan pun dah cuba dah tadi. Yang cubalah, yang tak cuba tak rasa lah. Hatta yatabayyana lakumul kha. Lakumul kha. Kha. Kemudian kita dah okey kan, dah selesa sebut kha tu, baru matikan ya. Khay. Lakumul khaytul. Nampak? Bunyinya teratur kan? Kita sempurnakan sifat-sifat dia, insyaAllah. So bunyinya akan terhasil dengan baik lah. Tapi kalau kita awal-awal tu dah lembut, itu yang jadi lakumul khaytul. Dia banyak kemungkinan lah. Mungkin kita terlalu fokus sangat pada ya tu yang bersifat lembut, ataupun kita memang kurang mahir untuk sebut huruf kha. Tapi apa pun perlunya latihan yang banyak supaya kita dapat melafazkan dengan baik pada kalimah-kalimah yang ada dalam Quran ni. Hatta
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu. Baik, huruf ta baris depan. Sekali lagi kita nampak dan kita jumpa huruf yang tebal, iaitu huruf ta ni lah. Ta baris depan tu. Ta ti tu. Ta ti tu. Ta ti tu. Ta ti tu. Dapat tak tuan-tuan? Jadi huruf ta ni kalau kita bincang dari segi makhraj. Okey, sekarang ni saya nak buka soalan kepada tuan-tuan dan puan. Huruf ta ni datang daripada makhraj mana? Cuba tuliskan di ruangan komen. Lama tak bersoal jawab kan? Tuliskan di ruangan komen. Huruf ta ni makhrajnya di mana? Boleh? Sorry tuan-puan. Huruf ta ni dia memang bahagian hujung lidah. Cuma ke mana perginya tu? Kalau sebut lidah je dia macam terlalu umum sangat. Sebab daripada lidah ni ada 18 huruf tuan-puan. Okey, daripada makhraj lidah ni ada 18 huruf. Nak tahu apa 18 huruf tu, nanti insya-Allah kita akan buka untuk seminar makhraj huruf. Boleh join. Kita bincang khusus, tapi bukan sekarang lah, tunggu sehingga kami maklumkan insya-Allah. Saya lupa nak sebut tadi ya. Kalau kata lidah ni dia umum sangat. Cuma spesifikkan sikit. Kesian ustaz penat bercakap. Tak adalah. Okey je. Dia penat awal-awal ni tak rasa penat. Dia nanti dah ujung-ujung nanti rasa lah sikit. Tapi tak ada penat benda pun insya-Allah. Kalau tuan-puan bagi respon yang baik pada saya, insya-Allah saya tak rasa penat, malah lagi seronok rasanya. Kan? Walaupun tak nampak mukanya, tapi dengan tulisan ni pun membuatkan saya rasa okey, gembira. Gembira. Hujung lidah gigi depan sebelah atas, hujung lidah kelelangit keras. Okey, banyak jawapan ni, banyak khilaf ni. Okey, selamat datang. Ada yang kata daripada Indonesia. Okey, Puan Tini dan sahabat-sahabat lain yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Okey, mungkin minta maaf saya tak sempat nak sebut nama seorang-seorang kan. Ni kira ulang kaji lah balik tuan-puan ya. Touch gigi atas. Okey. Baik, alhamdulillah. So jawapan ni tak tengok buku kan? Memang lahirnya daripada idea dan kepala masing-masing, betul ke? Kan dia tengok buku. Tak apa, tak ada masalah pun tengok buku. Baguslah kan? Bila kita ngaji ni ada rujukan depan kita lagi bagus, senang kita nak semak. So tuan-tuan dan puan, soalan saya tadi, huruf ta ni datang daripada mana? Jadi jawapannya mudahlah kita nak ingat apa dia? Hujung lidah bersentuhan dengan pangkal gigi sebelah atas. Pangkal gigi ni kat mana? Tempat tumbuh gigi. Pangkal gigi ni kat mana ni tuan-puan? Tada. Ni gigi atas. Okey, kejap Kita ambil pen. Alright. Ni gigi atas. Okay, nampak tak? Ni gigi atas. So kat sini. Pangkal gigi tu kat sini. Pangkal gigi. Gigi atas lah ni. Kat dua gigi kapak ni. Okay, istilahnya gigi kapak dua ni. So belakang dia ni. Okay. Nampak kot ya? So itulah dia pangkal gigi. Alright. Pangkal gigi.
tempat tumbuh gigi. Jadi hujung lidah kita tu akan berada, ataupun boleh juga kita kata belakang gigi sebelah atas. Betul juga kan? Itu hanya dia punya istilah tu lah, bukan maksudnya penyata dia. Tapi yang pentingnya ialah macam mana kita nak laksanakan tu nanti. Jadi itu makhraj tuan-puan. Jawapan betul Alhamdulillah, tahniah semua. Itu kata handai-handai belaka tuan-puan ni. Okey. Baru jelas. Okey, baik. Jadi huruf ta itu makhraj dia tuan-puan, makhraj. Tetapi untuk huruf ta ni dia ada sifat tebal. Sifat tebal. Okey, dia ada sifat tebal. Apa sifatnya tu? Sifat isti'ala. Isti'ala ni maksudnya meninggi. Isti'ala maksudnya meninggi. So apa yang meninggi? Apa yang meninggi? Ni, pangkal lidah. Kalau tadi hujung lidah kena pada tempat tumbuh gigi, pangkal gigi tu kan, belah atas tu. Okey, itu makhraj dia. Makhraj, tempat keluar. Sekarang ni yang saya cerita ni pangkal lidah ni, belakang. Ni hujung lidah, ni pangkal lidah. Pangkal lidah ni akan naik ke atas tuan-puan. Pangkal lidah ni akan isti'ala, meninggi. Tu kata isti'ala tu. Maknanya hujung lidah akan berada di pangkal gigi, dan bahagian belakang ni, pangkal lidah pula akan naik. Itu untuk kesempurnaan sifat. Boleh faham? Jadi apa yang kita dapat bayangkan, kan ni lidah kita, yang ni pergi ke gigi, betul tak? Lidah kita kan macam ni. Lepas tu gigi atas sikit, tu dia naik. Kemudian pangkal lidah akan naik. So kita nampak dia macam melengkung. Jadi dengan berlakunya melengkung ini disebut sebagai sifat itbaq. Menutup. Maksudnya dia menutup dalam keadaan yang melengkung macam tu. Daripada pangkal lidah ni, pangkal lidah sampailah ke hujung lidah begini. Bayangkan nila langit lah. Nila langit tu macam tu. So nampak dia ada ruang kat sini. Sebab tu kita dengar bunyi ta, tu. Angin dia terkumpul dalam tu, kat tempat lengkungan tu. Ni sedikit lah saya share tuan-puan. Macam mana boleh jadi tebal pada huruf ta tu. Cuma bukanlah pada huruf ta saja, adalah lagi huruf-hurufnya yang lain. Okey, pangkal lidah meninggi, itulah yang disebut sebagai isti'la. Okey, isti'la tu asal dia, usul dia, apa yang berlaku pada lidah kita. Tapi hasil dia apa? Bunyi yang tebal. Nampak tak? Jadi kalau ikutkan, bukanlah isti'la tu maksudnya tebal. Tidak. Isti'la ni maksudnya meninggi. Maksudnya meningginya pangkal lidah. Pangkal lidah ni akan naik meninggi. Dan hasil yang keluar ialah suara yang tebal. Ada macam tu. Itu jalan cerita dia lah tuan-puan. Tapi tak adalah apa pun. Okay. Huruf ta nak fokus ni pada tu je lah. Bila kata-kata tebal-tebal, macam mana nak tebal? Kena faham dua tu. Isti'la'nya dan itbaqnya. Okay. Kalau ikutkan ada lagi sifat yang lain. Kan ada sifat izlaqnya. Okay. Ismat. Sorry. Banyak lagi. Tapi itu tak memberi kesan apa pun pada bacaan. Sifat-sifat lain tu tidak memberikan kesan pun. Yang memberi kesan iaitu pada yang saya sebut tadi lah, isti'la dan itbaq. Gitu. Dan dia adalah sifat lagi, ada sifat qalqalah pula dalam sifat tunggal dia. Okey, tak apa, insyaAllah nanti tuan-puan sampai masa dia, jom bersama saya lah untuk seminar sifat huruf. Bukan makhraj huruf, sifat huruf. Kita pecahkan seminar makhraj huruf dengan sifat huruf dalam satu benda yang beza. Supaya kita tak pening. Jadi kena selesai makhraj dulu lah. Dah kenal makhraj, baru boleh pergi pada sifat. Okey, boleh nak? InsyaAllah nanti sampai masa dia, tuan-puan, jom bersama saya nanti. Itu aja.
Baik, alhamdulillah. So, tuan-tuan dan puan, kita sambung huruf ta ni huruf yang tebal lah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu. Kita dah tebal pada ta tu, kemudian tak ada masalah lah bila kita dah dapat dah bunyinya yang cantik, bunyi yang tepat, insya-Allah okey. Kemudian matikan lam ni. Tul khaytul abyadu. Ab. Huruf ba yang mati. Ab. Ada lantunan sifat qalqalah. Okey. Qalqalah apa? Qalqalah sughra, tuan-tuan dan puan. Okey, lantunan yang kecil sahaja, macam kat atas tadilah wabtaghu. So praktikal dekat sini khaytul tak perlu tekan abyadu. Kan dia menyukarkan kita sebenarnya. Nampak tak cantik hikmahnya kat situ. Okey. Boleh tuan-puan Puan Zurina, ya betul. Hasil tebal tu adalah daripada dua sifat yang saya sebut tadi lah, isti'ala wa itabaq. Boleh. Qalqalah masuk balik pada ba tadi. Ab. Layan kan je. Ab. Khaytul abyadu. Huruf dad. Sekali lagi kita jumpa huruf yang tebal. Maka huruf dad ni juga terdapat sifat yang sama seperti huruf ta tadi yang saya sebut tadi. Okey? Tebal. Huruf dad tebal selamanya. Du. Khaytul abyadu minal abyadu. Abyadu. Du. Bahagian tepi lidah akan naik ke bahagian mana, tuan-tuan dan puan? Garham kita tu. Garham belah atas. Okey, bahagian garham dia akan disandarkan. Bahagian tepi lidah kita ni akan memberikan tekanan pada bahagian garham kita, sama ada kiri ataupun kanan, mengikut pada seseorang itulah. Okey, boleh. Baik, kemudian abyadu minal kha. Sekali lagi kita jumpa perkataan yang sama. Ingat tuan-puan, saya sebut tadi huruf kha tebal. Dia berjumpa dengan huruf ya lin. Huruf ya yang bersifat lunak, bersifat lembut. Jadi lembutnya ialah pada ya, bukan pada kha. Minal kha. Cuba sebut minal kha, 1, 2 mula. Okey. Minal kha. Khay. Minal khaytil. Minal khaytil. Baik. Mim baris bawah mi, nun baris atas na, matikan pada lam ini, alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Kemudian huruf kha tadi saya dah sebut, tebalkan dia dan lembutkan bunyi pada ya ni. Khay. Jangan awal benar lembutnya. Minal khaytil. Kan? Itu bunyi-bunyi dulu tu tak mau dah, kita buang dah. Sekarang ni tuan-puan dah belajar, dah cerdik orang kata ya. Orang Perak kata dah cerdik lah, maksudnya pandai kan. Minal kha, tebal pada kha. Minal khaytil aswadi. Huruf ta baris bawah tebal juga, tapi dia tak tebal macam baris atas dan baris depan lah. Dia punya tebalnya tu kurang sedikit, tetapi kita takkan sebut ta baris bawah ni nipis. Jangan salah faham lah. Dia tetap tebal, cuma level tebalnya tu tak seperti baris atas, tak seperti baris hadapan. Ta, tu. Bila baris bawah, ti. Nampak tak? Kita dengar pun tahu, okey, dia kurang sikit. Jadi huruf ta baris bawah ni jangan tertukar dengan huruf ta lah. Minal khayti. Ti. Macam mana nak nampakkan beza dengan huruf ta tadi? Ingat dua sifat yang saya sebut tadi. Pangkal lidah bagi naik. Minal khayti. Kalau pangkal lidah kita ni tak bagi naik, ti. Bila kita
biarkan lidah kita dalam keadaan yang tenang saja, maka berlakulah sebutan huruf ta. Cuba sebut T dengan T. Cuba sebut tuan-puan. T dengan T. T, T. T, T. T, T. T, T. Apa beza dia? Tuan-puan mesti rasa kan? Huruf ta, bila kita sebut ta tu, pangkal lidah kita rasa dia naik. Dia naik. Dia naik. T, T. Kalau huruf ta, itulah disebut sebagai sifat istifal. Merendah. Okay? Lidah ni merendah dalam keadaan yang rehat, tenang je. Dia tak naik pun. Isti'la tadi meninggi. Lawannya merendah. Iaitu pada ta ni. T, T, T. Naik pangkal lidah, T. Kita turunkan pangkal lidah, T. Huruf ta. Begitu. Jelas tak ni? Sahabat-sahabat semua. Okey? Boleh faham tak tuan-puan? Tuan Zaini, lidah naik ke garham sebelah atas kiri atau kanan? Yes. Atau atas kiri ataupun kanan. Kena praktis, lidah dah keras. Lidah keras. Kalau lidah keras ni kena rendam dengan air garam. Tak ada. Kena latih selalu. Okay? Dia sebenarnya tak ada pun istilah lidah keras. Cuma sebabkan kita mungkin kurang melazimi benda tu, itu yang kita rasa macam keras tu. Tapi insyaAllah ciptaan Allah ni sempurna tuan-puan. Dan apa yang kita kena faham ialah mungkin akan berlakunya kesukaran lah pada sebutan kita. Tu pastinya. Setiap orang dia ada lah. Macam saya sebut sebelum ni, ada orang dia dah belajar bertahun-tahun dah, belajar benda yang sama. Pergi tok guru ni, pergi ustazah ni, belajar benda yang sama. Asal tanya huruf ta duduk kat mana, ujung lidah sekian. Huruf dad macam mana. Tapi bila kita praktik, bila kita lafaz, tak jadi. Berbeza dengan orang, ada juga yang datang baru belajar sekali, terus dapat. Itu yang kata, akhir sekali apa yang kita kena faham ialah, bukanlah kalau kita ni berada dalam kelompok ataupun golongan yang diuji dengan kesukaran tu tadi, bukan bermakna tak boleh, tak layak baca Quran. Tak pun. Kalau itu yang kita mampu, itulah dia. Jangan bimbang. Jangan kita rasa macam putus asa, stres kan. Saya tak boleh ustaz, saya dah belajar dah banyak kali sebut kha ni, sebut ta ni tak jadi-jadi. Asal sebut je lidah nak ke tepi. Saya sebut dad, ustaz dah kata dah lidah letak tepi. Saya tak boleh, nak juga lidah tu terkeluar. Contoh, dia tak boleh, dia sebut ba. Lidah tu mesti terkeluar. Kalau itu yang terdaya olehnya, itu saja. Dia tak ada bermeratkan. Okey, Islam ni dia bukan benda yang berat tuan-puan. Okey. Boleh. Ustaz Farizwan Abdul Razak, masya-Allah. Sahabat berzanji. Okey, boleh. So, kita sambung balik, tuan-tuan. Abyadu minal khaytil aswada. Til, huruf ta baris bawah, matikan lam. Kat sini alif lam qamariyah. Ni huruf lam yang mati, alif lam qamariyah. Minal khaytil til as. Huruf hamzah. Okay, kita jelaskan baris dia. Khaytil aswa. Matikan sin. Minal khaytil aswadi minal aswa. Huruf wa beri atas wa. Okay, boleh. Huruf wa beri atas wa. Huruf dal baris bawah di. Mim baris bawah mi. Nun baris atas na. Matikan lam. Alif lam qamariyah. Minal. Okay. Boleh tuan-tuan puan.
minal khay minal khay minal khaytil aswadi minal fajr. Okey? Boleh? Sahabat-sahabat semua. Maknanya roston jadi tebal dengan adanya dua sifat, iaitu isti'la dia tebal. Okey, faham ni? Mana dah babak-babak. Okey, boleh Ustaz urusin macam mana nak bunyinya? Ustaz urusin macam nak bunyi. Ini soalan ke Puan Nursiah Abu Samah? Ustaz urusin macam mana nak bunyi Macam mana nak bunyi sofir dia tu? Sifat sofir pada huruf sin berdesir. Khaytil aswadi. Sifat sofir. Okey. Dia dah masuk bahagian sifat lah. Sifat sofir pada huruf sin, bukan pada huruf sin saja, juga pada huruf sin, huruf sad dan juga huruf zai. Okey, sifat sofir maksudnya suara berdesir. Baik, sebenarnya sifat sofir yang ada pada huruf sin, sad dan zai ni as, nampak tak bunyi kat belakang tu? Itu kata sofir, desiran, berdesis, tu bunyi dia. Jadi sifat tu kita tak perlu buat pun sebenarnya, ianya akan datang secara tabi'i. Cuma kita kena faham je lah. Hatta kalau kita buat bunyi yang agak terhad pun, dah ada dah bunyi dia, kan? Khaytil bunyi tu, kan? Benda tu dia tak perlu dibuat-buat. Maknanya khaytil aswadi minal asha. Contoh, apa lagi? Azya, kan? Dia tak perlu dibuat-buat. Cukup kita memahaminya sahaja. Okey. Jelas Yang bertanya, sifat sofi ni sebenarnya datang secara tabi'i, secara semula jadi. Az. Dan apa yang baiknya ataupun apa kelebihannya ialah kita ni sebab orang Melayu yang memang dalam pertuturan kita ada huruf S. Macam orang putih pun ada S juga, kan? Kalau speaking bahasa Inggeris pun ada S. So kat situ pun dah ada dah. Orang kata apa, fasa latih tu. Macam kita sebut Assalamualaikum, tu safir dia, kan? Nama orang macam Azhar, tu safir dia. Okey, jelas baik. Huruf sin. Kemudian sambung lagi. Tadi yang tuan-puan dengar saya sebut sofir tu adalah sifat tunggal bagi huruf sin. Sifat tunggal. Okey. Bunyi kat belakang tu. Hissing. Kalau tu istilahnya bahasa Inggeris, hissing tak silap saya. Bunyi belakang tu. Okey, boleh Baik, sambung lagi. Aswadi minal fajr. Baik. Huruf fa beratas fa. Sekejap. Lupa tadi ada soalan ni. Dah baca dah, lupa nak ulang balik. Maaf Ustaz, saya nak tanya ayat pertama hamzah tu alif dua harakat, hukumnya apa? Oh, atas ni fal'a. Oh, saya tak sebut lagi tadi. Al-a ni shibih badal, shibhu badal. Fal'ana bashiruhun. Okay, kalau kita tengok kat sini, shibhu badal, shibhu badal. Boleh faham tuan-tuan dan puan? Hamzah yang berada di tengah kalimah. Al-an ni maksudnya sekarang. Al-an. Mungkin ada ingat yang ni alif lam qamariyah, kan? Dari segi keadaannya memang kita tengok mirip macam alif lam qamariyah. Tapi kalau ikutkan kalimah asal, al-an ni maksudnya sekarang. Dia memang kalimah bahasa Arab. Dia tak kisahlah kalau kita kata syibih badal ke, mak badal ke, mak asli ke, yang penting kita tahu dia dua harakat. Tapi kalau kita bincang dari segi nak tahu apa hukumnya, kat sini kita sebut syibhu badal. Al-ana.
dia menyerupai mad badal. Okay, boleh? Baik, jom sambung lagi. Okay, menjawab soalan sahabat yang bertanya tadi. Sofir sifat tunggal huruf sin. Okay, bukan shin sin. Kalau shin dia sifat tafashi. Sifat tunggal dia tafashi, huruf shin. Boleh? Jangan confuse tadi yang saya cerita sofir tu pada huruf sin. Sin, zai dan sad. Kalau yang shin, dia sifat tafashi, hemburan. Kita punya, maksudnya nafas kita ni dia berhembur. Dia berhembur. Tu sifat tafashi. Satu-satu sifat yang ada pada shin sahaja. Okay? Saya tak nak cerita benda ni sebab, bukan tak nak cerita, saya boleh cerita sikit lah. Okay? Cuma saya tak nak detailkan sangat sebab saya ada matlamat saya. Kita nak bawa pelan-pelan. Saya bimbang nanti ada yang sedang mendengar ni rasa makin lama makin pening pula kan. So relax dulu. InsyaAllah sampai masa untuk seminar kita nanti, kita akan all out kat situ lah. Sekarang ni fasa kita ni daripada awal ni sampailah tiba masanya nanti insyaAllah tuan-puan join lah seminar sifat huruf. InsyaAllah nanti kita akan all out kat situ lah. Tapi saya cerita lah juga kalau ada yang tanya, jangan risau. Cuma saya tak mau untuk fokus terlalu lebih sangat. Sebab kita nak bawa sahabat-sahabat kita ni yang baru nak mula kan. Kita tak nak ada kecelaruan di sini lah. Sebab kita nak bawa konsep yang santai dalam perbincangan kita ni. Okay, baik. Kat mana tadi? Huruf fa, faj. Baik, huruf jim yang mati ni dia ada sifat lantun juga. Qalqalah kan? Faj. Cuba buat. Faj. Baik, sekarang ni soalan saya, ra ni, bila kita nak berhenti pada dia, nak baca tebal ke nipis? Ni soalan. Bila kita nak berhenti, minal fajri. Okay, tu saya hidupkan dia lah, fajri. Tapi bila kita nak berhenti, ra tu tebal ataupun nipis? Sila tuliskan di ruangan komen. Kalau tebal kenapa, kalau nipis kenapa. Macam biasalah soalan saya, semua dah tahu sangat dah format soalan saya kan. Kalau ra tu tebal, kenapa tebal? Kalau dia nipis pula, kenapa nipis? Sila jawab di ruangan komen. Assalamualaikum Ustaz, maaf bertanya, yang mana huruf yang terdapat dalam bahasa Melayu dan berapa jumlahnya? Saya minta maaf lah, saya tak sempat kira lagi. Dia huruf-huruf yang senang macam S, huruf F, tapi kalau ikutkan tak boleh disamakan pun. Sebab dalam huruf hijaiyah ni dia ada perkhususan tentang makharajil huruf, makhraj. Sebab tu kalau kita sebut huruf F dengan huruf Fa, kalau ikutkan memang macam sama. Tapi kalau ikutkan dari segi lahjahnya agak berbeza. Kalau kita meletakkan satu pemahaman kita sebagai, kalau huruf yang hijaiyah ni dia mesti sama dengan Rumi, maka nanti hasilnya apa? Bunyi akan bunyi macam baca apa? Macam baca bahasa Melayu lah. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. La contoh macam lam, L. Kataballahu lakum. Tapi bila kita membawa masuk bab-bab sifat dan makhraj, maka kita akan dapati hasil suara yang berlaku berbeza dengan pengucapan kita dalam
bahasa Melayu lah, pertuturan bahasa Melayu macam tu. Tapi minta maaf lah, saya tak kira lah pula berapa huruf dia kan. Ni soalan ni pertama kali saya terima. Minta maaf ya yang bertanya. Bukan lahjah, lahjah. Lahjah bunyi kearaban tu. Buat seminar istilah Arab Tuan Suhaimi punya idea. Mantap. Okey, balik. Berbalik pada soalan kita tadi tadi saya bercakap tu bagi masa lah sahabat-sahabat semua jawab dulu soalan kan. Tebal. Tebal ke nipis bila kita nak berhenti tu, raw tu. Baik. Sebenarnya saya tahu tuan-puan jawab ni mesti betul punya, tapi sajalah ya. Nak bertanya juga. Rindu nak tengok jawapan masing-masing tu Okey. Baik. Jadi soalan saya tadi, huruf ra ni kita nak baca tebal ataupun nipis? Minal fajri. Baik. Ri. Huruf ra baris bawah sepatutnya memang kita tahu ri nipis. Kan? Tetapi di sini dia lain. Kita tak boleh guna asas tu dah. Sebab ra ni dia dah mati. Ra ni dah mati tuan-puan. Ra ni dah mati. Ni. Jadi ra yang baris bawah ni tak pakai dah baris dia ni. Baris dia ni tak pakai dah. Sebab kita berhenti kan? Jadi apa yang kita faham berhenti ni iaitu mematikan ra, mematikan hujung huruf, hujung bacaan. Jadi bila dia dah mati, kita tak boleh lah nak tentukan dia tebal ataupun nipis. Betul kan? Dan macam mana nak tentukan dia? Tengok huruf sebelum dia. Huruf sebelum dia ada huruf jim. Jim. Tapi jim ni pun mati ustaz. Macam mana? Bila jim tu mati, sebenarnya kita dah tahu dah. Oh, tak boleh juga nak tentukan tebal ataupun nipis. So, apa nak buat lagi? Tengok lagi huruf sebelum dia. Apa huruf sebelum dia? Huruf fa yang berbaris atas. Huruf fa yang berbaris atas. Maka, kita bawa balik asas yang kita faham. Ra baris atas tebal ke nipis? Ra baris atas tebal ke nipis? Jawab sekarang dalam hati masing-masing. Tebal. So, kat sini tebal. Andai katalah fa ni baris bawah, baru nipis. Andai kata. Tapi kat sini baris atas lah sebenarnya. Maka ra ni kita berhenti, kita waqafkan. Waqaf ni maksudnya berhenti lah. Dalam keadaan yang nipis, yang tebal. Sebab dia baris atas. Minal fajr. Angkat bunyi. Minal fajr. Minal fajr. Nampak tak bunyi dia? Okey, jawapannya tebal. Mana maunya nipis ya tak? Alhamdulillah betul. Okey, tepuk tangan untuk diri masing-masing. Alright? Kalau perlukan hadiah, boleh claim pada pasangan masing-masing lah. Boleh minta. Habis je kelas ni, WhatsApp. Kalau ada suami ke isteri ke yang tengah kerja tu, WhatsApp. Kalau ada kat rumah tu, terus bagi tahu. Khabar. Kata nak mas 916. Okey. Boleh tuan-puan? Kita sambung sikit lagi. Nak habis dah. Tapi sebelum tu, jom kita baca dulu sama-sama. Kita ambil daripada wakulu washrabu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh? Boleh tuan-puan
Was-was pun ada ya. Okay, kita baca. Kita ambil daripada wakulu sampai fajr. Boleh? Kita cuba tarik nafas betul-betul sebab ni panjang sikit. Kalau ikutkan tak apa, kita cubalah. Macam saya sebut tadi, kita cabar diri kita kan. Kita cuba Ready? 1, 2, mula. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Okay, selesai. Habis Boleh? Kita sambung lagi, sikit lagi. Thumma atimmus siyama ilal lail. Thumma. Baik. Huruf sa ni keluar ke ujung lidah sikit tuan-tuan. Huruf sa, su. Okay, huruf sa, sum. Huruf sa ni dia kena keluarkan hujung lidah kita. Nampak tak? Jadi inilah yang saya maksudkan tadi tuan-puan. Kalau kita kaitkan huruf sa ni misalnya dengan huruf S kan, kalau kita faham dari sudut tu je, nampak sebenarnya dia belum menyeluruh lagi. Bila kita dah faham, kita dah dalami selok-belok huruf-huruf hijaiyah ni, rupanya ada sedikit perbezaan macam huruf sa ni. Kan, kalau sembang orang kita tu, sa, oh macam huruf S ni. Kalau orang yang tak faham, dia akan anggap, oh macam huruf S je. Kita pun macam S. Logik juga. Tapi bila kita ada kefahaman yang baik, kita tahu, oh huruf sa ni dia kena keluar hujung lidah. Ada ke orang sebut S keluar hujung lidah? Saya suka sate, contoh. Tak tahulah kalau perempuan memang jenis apa cakap kopi tu kan, wallahualam lah, dia bukanlah kesalahan ke apa, tapi ceritanya dalam perkhususan huruf hijaiyah ni, yang keluar lidahnya pada huruf sa ni je. Kalau cerita huruf sin nampak lain pula. Gitu. Boleh nak? Okay, boleh. Summa atimmu. Okay, baik. Huruf mim yang bersabdu kita kena tebalkan. Tebal. Ustaz dah pening lah. Bukan tebal, dengung. Nak sebut dengung sebenarnya. Mim yang bersabdu kena dengung. Wajibul ghunnah. Begitu juga timmu pun sama. Dengung kadar 2 harakat. Wajibul ghunnah. Summa atimmus siyama. Huruf mim ni baris depan ni terus masuk pada sad yang bersabdu ni. Huruf sad ni tebal selamanya. Summa atimmus siyama. Atimmusya. Tak perlu kita nak panjangkan mu tu. Kita nampak kan ada waw mat kat sini kan. Jadi kat sini kita tak perlu baca pun. Summa atimmusyama. Huruf sad tebal. Baris bawah dia kurang sikit tebal dia. Macam huruf ta kat atas ni kan. Khayti. So samalah. Sad ni tebal juga. Summa atimmusyama. Ya 2 harakat ni alif mat. Sebelumnya baris atas 2 harakat asli. Ma mim baris atas 1 harakat. Ila hamzah baris bawah i. Jelaskan baris pada hamzah yang berbaris bawah ni lah. I. Jelaskan betul-betul bunyi dia. I. Ilal lail. Ni hukum apa ni? Tuan-tuan perempuan.
Ha, ni hukum apa ni? Ilal lail ni. Siapa ada jawapan? Huruf lam ni la kan? Masuk terus pada lam bersabdu kan? So perkataan ni yang saya hijau ni, apa hukumnya? Siapa ada jawapan? Jeng jeng jeng. Bukan yang depan ni. Yang lain tu lin. Ni yang depan ni, yang saya warnakan hijau ni. Bukan lail tu lail tu maklin. Soalan saya bukan kat situ. Yang saya hijaukan tu Allah, al-lail kan? Al, bunyi Allah tu. Apakah hukumnya? Tak apa, sila. Jawab dulu. Okey. Alif lam qamar ya. Jadi alhamdulillah sepanjang apa yang saya baca pada komen ni, Allah. Betul sahabat-sahabat semua? Okey, baik. So jom kita bincangkan tuan-tuan. Sebenarnya tak ada apa pun, saja je saya bangkitkan benda ni. Okey, kalimah al-lail sebenarnya adalah alif lam syamsiah. Okey, jadi betul lah siapa yang jawab alif lam syamsiah. Kenapa saya berkata begitu dan kenapa saya tanya? Sebab kalau kita fahami betul-betul alif lam syamsiah ni kalau ikut dari segi ciri-ciri dia lah kita nak kenal kan, dia ada hamzah wasal, kemudian selepasnya ada lam yang sukun macam ni. Nampak ni? Macam kalimah as-siyam, nampak? Ni ada hamzah wasal dan selepasnya ada lam yang sukun. Atimmusi, nampak? Macam mana kita boleh kata as-siyam ni kalimah alif lam syamsiah? Sebab apa? Ada hamzah wasal, kemudian ada lam yang kosong, kemudian selepasnya ada huruf sad yang bersabdu. Betul tak? Baik. Kalimah al-lail ni pun sebenarnya sama juga. Ada hamzah wasal. Asal perkataan dia begini. Alif lam. Dia bertemu dengan lam maaf tuan-tuan saya tulis pakai mouse ni. Al-laili. So ni hamzah wasal. Okey, faham ke? Cuba fahamkan apa yang saya tulis ni. Ni hamzah wasal, kemudian selepasnya ada lam. Selepasnya pun ada lam lagi.
Jadi tuan-puan, sebenarnya inilah keadaan sebenarnya. Tapi kalau kita tengok kat sini, lam ni dia dah tak ada. Sebab apa? Sebab adanya unsur tamasul kat sini. Tamasul ni maksudnya sama, mutamasilain. Tapi bukanlah hukum dia ni dia bukanlah cerita hukum dia alif lam syamsiyah. Cuma ni bila kita cerita, kita bedah dia, so kita akan dapati beginilah. La. So lam mati yang bertemu dengan lam. Ini konsep siapa yang dah pernah belajar lebih sikit, tuan-puan faham lah. Dia ada unsur mutamasilain, tamasul, huruf yang sama, lam dengan lam. Jadi kat sini dihazafkan penulisannya, lam ni dibuang, dihilangkan, dan diletakkan sabdu di sini. Sebab memang bunyi dia macam tu, al-lail, itu sahaja. Dan sebenarnya kalau ikut dari segi bacaan tak ada masalah pun, kita boleh baca kan. Ni nak cerita asalnya tu. Mana lam satu lagi tu? Kata alif lam kan. Contoh alif lam syamsiah. So mana alif lam tu? Kenapa ada hamzah wasal dengan terus huruf bersabdu? Jadi sebenarnya lam tu dah dimasukkan dalam lam yang pada kalimah laili tu. La tu, la, lai. Faham tak? Sebab nanti ada yang keliru kan, tengok sabdu atas lam lah, ataupun ada yang tertanya-tanya mana pergi lam dia, hilang ke, kena colek ke apa, macam tu kan. Tu saya ceritalah sikit. Tapi apa-apa pun bacanya tetap ilal lail, itu sahaja. Usah pening-pening, ya. Boleh? Atau itu je lah. Habis dah, tak ada cerita apa. So jawapannya alif lam syamsiah. Yang saya sharekan ni tadi adalah mana perginya huruf lam tu. Kalau tuan-puan tak nampak tu, itulah jalan ceritanya. Okey, wallahu alam. Selesai. Pada kalimah bunyi akhir di sini kita tengok ya mati sebelumnya baris atas. So bacaan lin lah, lai. Kemudian kita nak berhentikan pada lam ni kan, ilal lail. So di sini disebut sebagai matlin, itu sahaja. Matlin. Gitu. Faham yang tadi saya cerita tu, faham kan? Baik, sekarang ni kita cerita penutup dia. Ilal lail. Yang tuan-puan jawab awal tadi kan, matlin. So betul lah matlin. Kita boleh berhenti 2, 4 ataupun 6 harakat terpulang. Thumma atimmus siyama ilal lail. Pastikan hujung sekali tu kita matikan lam lah. Jangan hilang pula lail. Hilang kan bunyi, tak ada hala tuju. Matikan, bawa lidah kita ni pergi pada makhraj lam. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kita baca sama-sama. Thumma, 1, 2. Ready 1, 2, mula. Thumma atimmus siyama ilal lail. Habis. 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Selesailah tuan-puan. Dan saya maklumkan sekali lagi, mungkin ada yang masuk lewat tadi yang tak dengar, tak sempat dengar apa yang saya sampaikan. Ayat ni belum habis lagi sebenarnya. Sebab tu saya letak dot ni, titik-titik ni. Okey, titik-titik ni saya letak sebab nak bagi tahu ayat ni ada sambungannya lagi. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari, jika diizinkan Allah. Boleh tuan-puan ya? So selesailah perbincangan kita pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan keluar lagi, tunggu kejap, saya nak bagi tahu. Saya dimaklumkan daripada sahabat saya, daripada tim Izin Ngaji juga, bahawa ada hamba Allah ini niatnya nak sponsor. Niatnya sponsor, bukanlah sponsor lah kot, istilah sponsor senang nak faham kan. Beliau berhajat
untuk sponsor kepada mereka yang tidak berkemampuan untuk menyertai kita punya program seminar Fatihah Pro yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini. Jadi insyaAllah sekarang ni kita buka untuk 10 pendaftaran secara percuma, 10 tiket lah istilahnya kan, 10 tiket percuma kepada mereka yang rasa tidak berkemampuan untuk bersama-sama menyertai seminar pada hari Sabtu ini. Mungkin tuan-puan dah dengar dah saya bercerita panjang tentang seminar Fatihah Pro yang akan berlangsung pada Sabtu ini. Cuma mungkin ada yang rasa macam tak apalah, ni tengah nak, yelah kita faham kan dengan COVID-nya sekarang, jadi banyak benda yang kita nak kena cut, kena potong untuk, yelah, untuk kelangsungan kehidupan ni kan. So kita buka untuk 10 tiket percuma kepada mereka yang betul-betul memang rasa tidak berkemampuan. Saya bukan, cerita ni bukan nak merendahkan, nak kata ada orang tak mampu, tidak. Tuan-tuan jangan salah faham cuma ini adalah hajat daripada hamba Allah yang memang nak bantu kepada mereka yang betul-betul tidak berkemampuan untuk bersama dalam seminar ni nanti. So 10 tiket percuma akan dibuka. Jadi tuan-puan yang berhajat memang nak sangat join tetapi yalah tidak berkemampuan, tuan-puan boleh tekan link di atas. Okey, tuan-puan tekan saja link di atas. Benda ni jangan malu tuan-puan. Kadang-kadang tu rezeki kita, kan. Tapi kena berbalik kepada apa yang saya maksudkan tadi lah. Okey, statusnya tu. Kalau ikutkan kita punya seminar ni nilainya RM25. RM25. Jadi mungkin ada yang yelah RM25 pun duit juga tuan-puan, betul tak? So siapa yang tak berkemampuan, rasa macam nak sangat join tapi tak dapat, boleh tekan link tuan-puan. Jangan malu ni bukan kita nak cerita nak merendah-rendahkan ni golongan tak mampu, tak. Jangan fikir yang tu, tolak tepi, itu syaitan tu semua. Kalau tuan-puan betul-betul nak dapatkan tiket percuma ni, tekan. Kita buka pada 10 orang. Tuan-puan yelah masing-masing tahu kan diri masing-masing. So tak apa, kalau rasa nak join tapi rasa macam nak kena ada jaga kewangan dan sebagainya, kami alu-alukan tuan-puan. Okay, cuma saya minta buang negative thinking tu kan. Kalau ada benda yang kita fikir secara negatif tu, demo ni nak pisah ke nak nampakkan ada dua darjat ke, tak. Jangan fikir macam tu nah. Saya bimbang, takut cakap ni ada yang salah faham pula. So tekan je link kat atas. Kita buka 10 tiket percuma untuk Sabtu ni. Tapi kena beri komitmen baik-baik lah kan. Kita menyelesaikan hajat orang, InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bantulah. Dan terima kasih juga kepada tukang yang sponsor tu. Alhamdulillah, wallahualam saya pun tak pasti siapa orangnya, sebab saya pun baru dimaklumkan pagi tadi. InsyaAllah nah. So semoga dipermudahkan. Okay, kita ada seminar Fatihah Pro pada hari Sabtu ni, insyaAllah. Pendaftaran tu kita dah buka sebelum ni dah. Jadi hari ni adalah hari last pendaftaran, insyaAllah. Untuk esok hari Khamis dan Jumaat kita dah tutup lah, sebab kita nak susun balik data nama yang berdaftar, kita nak uruskan. So yang nak daftar hari ni hari yang terakhir. So kalau yang nak tiket percuma tadi dengan syarat yang tadilah yang saya sebut tadi, yang rasa tidak berkemampuan, boleh tekan link di atas. Dan kalau ada juga yang ustaz saya nak join dan saya nak bayar, okey, tak ada masalah, boleh tekan juga link di atas. Kita ada sediakan, tekan je tuan-puan. Okey, dan kalau inginkan maklumat lanjut, terus bertanya kepada pihak admin lah yang uruskan untuk kita punya seminar ni, insyaAllah. Jadi tuan-puan akan bersama saya. Kepada yang dah daftar, terima kasih diucapkan. Jadi kita akan bertemu pada hari Sabtu ni, insyaAllah, di sebelah pagi. Dan ini untuk grup, kita akan adakan grup yang tertutup lah untuk seminar tersebut. Jadi terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang support untuk program-program yang Izzy Ngaji anjurkan ini. InsyaAllah moga-moga Allah permudahkan urusan kita semua. Dan tuan-puan doakan kami lah agar kami terus berkembang maju untuk kongsikan sedikit ilmu-ilmu yang kita ada ni, insyaAllah. Boleh nah? Jadi itu sahaja tuan-tuan puan. Jangan keluar lagi. Jom kita baca dulu ayat daripada atas ni sampailah selesai.
Okay, boleh. Right? Jom, sedia semua, tarik nafas. Kita baca sebagai penutup insya-Allah. Sedia semua? Okay, tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Sekali lagi kita baca tuan-tuan dan puan, kita baca tempo yang laju sikit. Tadi kita baca perlahan, kita baca laju pula. Satu, sedia semua. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah kita berjaya selesaikan kelas kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan. Jangan lupa untuk ucapkan terima kasih. Okay, zahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapkan terima kasih kepada Allah kerana beri kita peluang pada pagi ini dan hari-hari kita sebelum ini, sehinggalah kita sampai satu tahap nanti dengan nikmat yang Allah berikan ni, insya-Allah kita berjaya menjadi seorang qari, seorang pembaca Quran. Bukan qari yang taranum tu, tuan-puan jangan salah faham. Qari ni maksudnya pembaca Quran. Qari. Cuma kita ni lebih ma'ruf, qari ni taranum, qari ni taranum. Tidak, qari ni maksudnya pembaca Quran. Jadi moga-moga Allah izinkan kita menjadi seorang qari yang terbaik, seorang pembaca Quran yang terbaik. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita mohon juga agar kita diberikan istiqamah ni sehingga ke penghujung, insya-Allah. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih Allah. Tuliskan di ruangan komen, sama-sama kita tuliskan di ruangan komen terima kasih Allah. Okey. Baik, jadi itu sahaja pada petang ini. Jangan lupa bersama saya untuk slot baiki surah pilihan jam 3 petang, tuan-puan. Jadi yang berkesempatan pada petang ini, jom sama-sama untuk slot tersebut. Dan tak ada apa dah pun, kita jumpalah petang ni nanti. Okey, jam 3 petang insya-Allah. Dan esok seperti biasa 8.30 pagi kita akan teruskan kita punya sharing tajwid seperti biasa. Kepada mereka yang nak daftar seminar Fatihah Pro yang akan berlangsung pada Sabtu ini, hari ini adalah hari pendaftaran yang terakhir. Okey, hari ini tarikh last lah. Kemudian kita dah tutup. Dan terima kasih sekali lagi kepada mereka yang join. Dan doakan saya, doakan sahabat-sahabat tim izin ngaji khususnya yang bertugas lumus di balik tabir ni, kan? Saya ucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat
yang sentiasa support Easy Ngaji dan sentiasa mendoakan kejayaan untuk Easy Ngaji. Okay, terima kasih sekali lagi. So, saya undur diri dulu tuan-puan. Kita tangguhkan dahulu pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Baik. Jadi itu saja tuan-puan. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran. Quran jaga kita. Saya sudahi dengan lafaz aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kerana takutkan siksamu, hamba-Mu rasa berputus asa. Siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Tiada lagi semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Mehnamu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhanku yang esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan siksamu. Hamba-Mu rasa berputus asa. Siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap